Okey, insya-Allah mari kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, hari ini kita 29 ya? Betul? Betul kan? 29 hari ni? Betul. Ya, okey. Tengok yang pertama. Yang kita mesti tahu macam mana nak baca terus ataupun macam mana nak berhenti. Itu dua perkara yang mesti kita adalah dalam kepala kita ya. Standby ya. Okey, tengok yang pertama saya buat dulu. Sasha. Fokuskan pada huruf akhirnya ya. Huruf akhirnya adalah huruf sya, huruf shin. Tak kisahlah huruf apa pun. Baris apa pun tak kisah. Fokuskan pada akhir saja. Sasha. Bila saya baca sya itu, saya baca barisnya. Maksudnya saya nak sambung ya. Tapi kalau saya nak berhenti kat situ, nak wakaf kat situ, dia akan jadi sa tadi dua ya. Sasha. Sa adalah mad asli ya. Sekarang jika nak berhenti dia jadi 4 ataupun 6. Dia akan jadi sash. Macam tu. Okey, yang kita panjangkan tu pada mad asli sahaja, pada sa sahaja. Jangan masuk shin tu, jangan masuk huruf akhir tu cepat-cepat, tak payah. Ya. Sash. Huruf akhir tu hanya tutup sahaja ya. So asalnya mad asli, so bila berhenti menjadi mad arid disukun. Dan sifat shin ya, shin ada bunyi sh tu, nama dia tafashi dan juga dia ada sifat hamas. Okey, samalah seterusnya ya. Okey, kita boleh mula terus. Kita panggil Linda dululah. Okey, Linda. Baris yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sasha. Sash. Sebutkan hukum tajwid yang ada ke sifat ke? Apa? Sa mad asli. Bila wakaf ada tafash ma'ari sukun dengan ada tafashi hamas. Sifatnya hamas dan tafashi ya. Okey, lagi sambung. Sasha. Sash. Ma asli sa. Wakaf ma'ari sukun dengan ada sifat hamas dan tafashi. Ya. Sa. Ma asli sa. Wakaf ma'ari sukun. Sa tu berhenti ada hamas, sifat hamas. Hamas saja ya. Kita nak sukun ya, namanya sukun. Sukun, mad arid li sukun. Sukun tu kan, Linda, sukun tu buah sukun tu tak? Buah sukun. Itulah pasal. Mad arid li sukun. Macam tu cara sebut. Okey. Sa ma asli wakaf ma'arid li sukun. Sa berhenti hamas. Okey, kita ambil seorang-seorang dulu ya sebab nanti nak sebut ilmu tajwid dia banyak kan. Okey, kita pergi kita panggil Atikah. Silakan Atikah, barisan kedua. Sya'a. Pendek. Mati kan? Kenapa jadi panjang Sya'. Syak gitu. Sya'a, syak. Senang kita. Kalau dia tak ada mad asli kat situ, dia tak akan jadi panjang. Ya, sya'a mana ada mad asli kan? Sya'a. Tak ada. Dia tak ada. Hamzah ni bila dia mati, dia bunyi dia seperti huruf K. Bunyi dia syak. Kan bunyi K kan? Syak. Dia tak ada hamas dan dia tak ada qalqalah semua tak ada ya. Okey, terus. Ya, tajwid. Ma asli pada pada hamzah. Ya ke kawan-kawan? Hamzah kita panggil mad asli ke? Mad badal. Hamzah kita panggil mad badal. Tak apalah ya untuk sebab baru ya. Hamzah yang dibaca 2 harakat memang nampak macam mad asli tapi kita tak panggil mad asli, kita panggil dia mad badal. Badal maksudnya ganti ataupun tukar ya. Asalnya bunyinya asalnya 2 huruf hamzah ya. 2 huruf hamzah, hamzah yang kedua mati. Asalnya
Dia gantikan hamzah yang kedua yang mati tadi kepada dibadalkan. Tu dia bagi mad badal. Dibadalkan hamzah yang kedua yang mati tadi kepada huruf mad. A. Dia jadi kita asalnya A, dia jadi A. So itu mad badal ya. Okey, waqafnya Qafnya. sama. Mad arid disukun juga. Sama. Bila waqaf sama ya. Dan sifat apa pada ha? Sifat apa? Oh, saya lupa. Ada orang dia pandai ngaji tapi dia tak pernah belajar Iqra kan? Betul Ustazah. But it's okay kan? Biasalah tu. Ramai je orang yang kita pandai baca tapi dia tak tahu ya. Okey, huruf ha ni sifat dia angin ataupun hamas. Okey, sambung lagi Atikah. Macam mana bunyi dia Ustazah? Rasa betul tak? Ya, hamzah tadi apa? Dibaca 2 rakaat namanya Mak badal. ya mad badal dan waqafnya mad arid disukun. Ain tak ada. Ain sebenarnya sifat dia kan dia adalah huruf yang kategori huruf lembut sebenarnya ain. So dia macam kena lembut sikitlah pada ain tu ya. Okey. Terus lagi? Ha. Ya, betul. Mad asli. Mak asli. Mak arid ni sukun. Ya. Lepas tu hamas. Ya, hamas ya. Kita nampak beza tadi ya, huruf ha pedas dia dengan ha simpul. Nampak beza ya? Okey, kita sendiri bila membaca, kita kena rasa beza dia ya. Okey, terus kita ambil satu baris je dulu. Okey, siapa? Kalau ikut list ni nama Maida. Maida. Ko, kho, Okey. kho, go. Matikan lah. Matikan juga. Lupa lah. Lupa. Sekejap. Ko, ko. Macam tu Ustazah. Ya, betul. Betul. Tajwidnya. Tajwid mad asli dengan mad arid disukun bila waqaf. Ya, qa mad asli ya. Qa mad asli, kha tak ada pendek tapi waqaf tadi ya berhenti mad arid disukun. Kha apa sifat dia? Oh, lupa Ustazah ajak. Fahassahu syakhsun. Dia kan? Sakat. Hamas. Hamas. Ya, ada hamas ya pada kha ya. Okey, dia ada 10 huruf. Jadinya kita caralah ini ustaz-ustaz yang terdahululah ya disusun huruf-huruf tu bagi senang nak hafal. Kita tak payahlah nak hafal apa-apa. Yang tadilah fahassahu syakhsun sakat. Kalau kita dengar bunyi itu, kita tahu itu hamas lah ya. Okey. Fahad sahu syamsul sakat. Okey. Kho. Ya. Macam tu Ustazah. Tekan sikit kat ujung. Ya. Ho mad asli, waqaf mad arid disukun. Ya, panjang ya. Mad asli 2, mad arid disukun sebenarnya 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh. Asalnya ya mad arid disukun 2 pun boleh. Tapi kita Malaysia jarang membaca dengan mad arid disukun 2 ya. Kita biasa ambil 4 ataupun 6, maksudnya kita biasa ambil panjang. Tapi jika kita pergi Mekah ada je imam-imam ya, imam-imam kat Mekah kat Madinah kan, mungkin membaca dengan mad arid disukun 2 saja kadarnya ya. Okey. Ghain tak ada sifat kan? Okey, terus Ka, ko. Ya. Mad asli ka waqaf mad arid disukun tapi ada kokolah. Kokolah yang mana, jenis apa? Kubro. Ya, kokolah, huruf kokolah ya. Ba, ju, dah, ko, to, ba, jim, dal, qaf, to. Cara nak hafal huruf-huruf kokolah yang melantun ya. So di sini jika huruf itu berbaris, jika dia berbaris ia adalah kokolah kubro. Maksudnya kokolah besar. Bunyinya ko. Okey, terus ko. Ta, to. Ya. Ta mad asli, waqaf mad arid disukun dan ada kokolah kubro kat. Ni pun buah sukun juga dengan buah sukun juga. Sukun. Sukun. Mad arid disukun ya. Disukun. Ya, huruf to. Huruf to tu bagi orang yang mahir dia tahu huruf to pendek, tapi bagi orang yang tak mahir to tu disangka ada alif. Macam ta kan ada alif kan? Ta tu ada alif kan? So to juga disangka ada alif. Bukan ya. To tu pendek lah. Qalqalah apa tadi? Kubro. Ya, kubro maksudnya besar ya. Okey, Mas, sila Mas. Mas. Sekejap. Ya, za. Okey.
Zaja. Matikan Mas, matikan. Oh. Jaz. Ya, dan bagi tahu tajwid dia. Ya masih. Ya. Zaja. Wakaf jadi apa? Ya, Ma'arif disukun. ya, dari sukun ya. Lepas tu zai, apa sifat zai? Sofir. Ya, safir. Ya, safir ni bunyi ya. Kalau hamasa di angin, safir tu bunyi. So kenalah dengan bunyi tu. Yaz. Dia tu bukan yaz. Nampak? Dia beza. Bukan z ya. Yaz. Bunyi tu ya. Itu dipanggil safir. Berdesir dia ya. Nama dia. Okey, sambung. Zaja. Matikan. Zaj. Je. Bukan zaj. 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 Okey, tajwid. Qalqalah. Ya, je tu qalqalah. Qalqalah jenis apa? Tak tahu. Jika huruf tu, huruf jim dia berbaris kan? Ada baris ya, itu qalqalah kubra. Kubra. Ya, za adalah mad asli, berhentinya, waqafnya mad arid disukun ya, dan ada sifat qalqalah kubra pada huruf jim tu ya. Okey, terus. Zada. Matikan. Zad. Ya, betul. Zah masih. Ya. Qalqalah. Qalqalah kubra. Sebut ya, qalqalah kubra. Sebab kita nanti ada qalqalah sughra dan kita ada juga qalqalah akbar. Ada juga nanti ya. Okey. Zaga. Zag. Ya, jangan z. Itu tak boleh. Bukan semua huruf boleh melantun. Zau. Tapi tak ada z. Bukan z ya. Zau. Au boleh. Dia z yang tak boleh ya. Okey. Baras. Waqaf. Mad arid. Ma'arif disukun. Nak bagi mahir je, bagi sebut selalu ni. Dah mahir tak apa lah. Dah mahir tak nak sebut pun tak apa. Ustazah saya dah pandai lah nama-nama tajwid ni. Tak naklah sebut, okey je. Kalau dah pandai tak payah sebut. Ini sebut ni nak bagi mahir saja ya. Okey, kita pusing lagi. Okey, Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Zada. Zad. Tajwid. Mad asli dengan ma'arif disukun. Dan sifat. Sifat itba'. Itu huruf. Istitolah. Ya. Huruf dad adalah antara huruf-huruf itba'. Huruf-huruf itba' ni maksudnya huruf-huruf yang tebal, yang gemuk ya, bermula sad, dad, ta, za. Dengar pun mesti gemuk lah ya. Itu dari segi huruf dia adalah huruf-huruf itba' ya. Tapi dari segi sifat, huruf dad sifatnya istitalah. Ya, mesti tebal lah bunyi dia. Mesti heavy, tebal macam itulah ya. Okey. Terus Daza. ya. Da mad asli, waqaf ma'arif disukun. Sama lah macam dot tadi. Itibak dengan istitolah. Mana ada istitolah huruf dot je. Istitolah hanya khas untuk huruf dot saja ya. Tapi kalau dari segi huruf-huruf itibak je. Huruf itibak ada 4. Sad, dot, ta, za. Dari segi huruf memang dia juga huruf je lah. Tapi dari segi sifat hanya istitolah hanya untuk huruf dot sahaja. Huruf za tak ada ya. Okey. Zada. Zad. Ya, zat nampak tu tak boleh melantun ya. Dha tu huruf itibak dengan sifat istitolah. Ya, huruf itibak dan sifatnya sifat istitolah. Zada. Zad. Sama macam yang depan tadi Ustazah. Dia tak pendek. Yang tadi pendek, sekarang dia ada mad asli. Nah, yang depan sekali. Sama ya? Sama. Tak apalah kira tu. Okey, apa maksud istitolah? Apa? Untuk dapatkan sifat istitolah tu, lidah kita ya, khas untuk huruf dot saja, lidah kita tepi, kiri atau kanan lah, tepi ya, kiri atau kanan, kenakan dekat gigi atas. Terpulanglah, jangan fikir banyak-banyak. Terasa je
terkena gigi, maksudnya capailah istitolah tu. Ya. Itu cara dia. Gigi atas. Ya, gigi atas. Gigi atas. Tak Kiri atau kisah tengah ke tepi, tak kisah tak kisah. Terkena asalkan sepanjang tepi lidah tu. Tak kisahlah dia nak kena kat sikit ke, kat belakang ke, kat depan, tak kisah. Yang penting kena sikit cukup. Ya. Kiri atau kanan suka ikut masing-masing yang mana comfortable lah. Ya, itu ya. Itu cara nak maksud istitolah tadi. Ya. Dan nak dapatkan istitolah tu. Bila kena pada gigi, bunyinya akan jadi tebal, heavy bunyi dia. Kalau tak kena gigi, bunyi dia akan jadi nipis nanti. Ya. Okey, kita pergi seterusnya kepada bawah tu ya. Bawah tu A ni bunyi A lah. Ya, hamzah ni bunyi A, macam tu kan? Bunyi alif lah. Itu yang tekan. Kan beza? Itu beza ya. So, lepas tu itu dari segi cara nak sebut dia ya. Cumanya hamzah yang dibaca 2 harakat dipanggil mad badal ya. Badal maksudnya ganti. Kita dah cakap tadi asalnya asalnya ya. Alif itu asalnya huruf hamzah yang mati ya. So digantikan huruf hamzah yang mati kepada huruf-huruf mad. Ikut baris je lah. Kalau hamzah tu baris atas kalau hamzah tu baris bawah i, so digantikan kepada ya. Jika hamzah tu baris depan digantikan kepada huruf-huruf mad ikut baris hamzah yang pertama ya. Itu mad badal. Dipanggil mad asli ya. Okay, ha. Bezakan ha simpul dengan ha pedas. Ha simpul biasa je biasa je Dia tak rasa tekan tau, dia rasa santai. Tapi ha pada dia kena tekan macam mana ain tadi. Macam mana kita tekan ain tadi, sama je kita tekan ha pedas tadi. Sama cara ya untuk dapatkan bunyi dia lah. Dan juga masih semua mad asli ya. Okey. Kha itu bunyi kahak. Satu-satu je huruf yang bunyi kahak ya. Kha. Ya macam ha tak jadi ya. Ha tak jadi. Macam tu ya. Masih mad asli juga. Qa hampir dekat tekak, terasa dekat tekak kita ya. Dalam ya, bahagian dalam ya. Qa tebal ya, masih mad asli juga. Okey, ra itu sama. Second last dengan last tu sama. Mad asli tetapinya ra yang kedua tu, yang akhir tu menggunakan alif maksurah, menggunakan alif pendek. Ra yang pertama menggunakan alif panjang. Itu ya, alif panjang, alif pendek. Tapi dari segi nama, alif panjang itu alif mamdudah. Alif pendek itu alif maksurah. Itu dari segi nama. Bila kita belajar, biar pandai sikit lah nama tu ya. Dari segi hukum tajwid sama, bunyinya sama, qadarnya sama. Cumanya nanti, yang ra yang terakhir tu, boleh je ada alif kecil tu ke, kalau dia nak remove alif kecil tu pun boleh. Bayangkan orang macam tu, remove je alif kecil tu. Masih sama. Ya, kita akan jumpa dalam Quran ya. Masih mad asli lah hukumnya. Hamzah saja yang dipanggil mad badal. Ada soalan ke? Tak ada soalan ya? Faham ya? Faham. Bila explain semua faham. Khusyuk wa khuduk semua faham. Okey, kita sambung. Saya nak tanya lah sekejap. Confuse yang ra tu, kalau alif mamdudah tu remove dia jadi mak asli ke? Bila wakaf dia kalau dia remove kalau dia remove dia jadi mak alif sukun ke sama je? Tak ada Kak. Bayangkan bentuk macam ni, tak ada tambahan huruf apa-apa ya. Tak ada tambah huruf apa-apa macam ni, sebiji macam ni. You cakap alif mamdudah, alif yang panjang, the first ra. Betul tak? Yes. You kata remove, kalau remove memang buang. Tak remove yang ujung sekali yang ada maksurah tu. Alif maksurah tu. Remove alif kecil tu. Ya. Kalau tak remove dia jadi alif ma'rif li sukun ke ataupun dia sama mak asli? Sama mad asli. Sama. Okay. Sekarang tak akan jadi mad arif di sukun. You ada alif kecil ataupun you remove alif kecil tu. Sekarang you buang alif kecil. You bayangkan tu, you letak jari, you buang alif kecil. Sama, tetap mad asli. Tak akan jadi mad arif di sukun ya. Sebab Cumanya orang ni tintong-tintong. Sekejap. Bagi saya 1 second. Ya. Ada orang tintong-tintong. Thank you. Okey, cumanya apa bezanya? Ra yang pertama kedudukannya bebas. Dekat permulaan perkataan boleh, kat tengah boleh, kat akhir pun boleh ya.
Tapi ra yang kedua tu yang menggunakan alif maksurah yang pendek tu hanya duduk di akhir perkataan saja. Itu beza dia. Ya, tapi dari segi tajwidnya samalah. Okey, selepas Linda kita panggil Maida. Maida bawah dia. Qala, qal. Ma asli wakaf ma'arif sukun. Ya, menggunakan alif apa tu? Qad itu menggunakan alif Mamdudah. ya, mamdudah. Setengah suka ada orang sebut alif maddah. Ada juga maddah. Maddah maksudnya panjang. Kan tanda mad, kita biasa sebut tanda mad maksudnya panjang kan. Ada orang sebut alif maddah ke alif mamdudah ke, terpulanglah, sama je maksud dia. Okey, terus. La takhafa. La tu mana asli juga ke Maida? Yes. La takhafa. Ya. La ma asli, kha ma asli, fa ma asli, waqaf tetap jadi ma asli. Ya, kerana Alif apa? Sebab alif akhirnya mad asli. Sekarang kita ada mad asli 3 ya. Mad asli atas, mad asli baris bawah, mad asli baris depan. Dia tak kisah. So long akhirnya adalah mad asli, you berhenti pun dia tak tukar. Ya, dia tetap mad asli lah. Okey, sambung. Ma wa'adana. Ma asli, na ma asli. Waqaf pun ma asli. Ya, tidak berubah. Sabara, sabar, Ya, bila kita baca sabara, ra dengan baris atas sifatnya afhim. ya, tafkhim maksudnya tebal ya. Senang je, ra baris atas, baris depan tebal ya. Ra, dia tak boleh baca sabara. Dia tak boleh baca sabara, tak boleh ra. Kalau ra tu ra dipanggil nipis. Ra dipanggil tebal ya. Dan jika kita berhenti, matikan ra maksudnya baris ra tak boleh tengok dah. So sabar, so sifat ra masih Tebal. ya. Dia masih tebal kerana apa? Kena tengok huruf sebelum ra. Ikut formula ra ya. Huruf sebelum ra, formula ra, baris atas ya, baris atas baris depan, maka ra tu masih tafkhim juga. So ketika wasal, ketika waqaf, ra bersifat tafkhim kat sini ya. Bunyinya sabar. Jangan baca sabar. Kalau kita baca sabar, maksudnya nipis ya. Sabar. Okey, kita pergi kepada sebelah. Zazan nak tanya yang ra tu yang dia ada juga inhiraf tu maksud dia mahraj ke? Saya selalu confuse yang tu. Inhiraf tu dia sifat ke mahraj? Okey, dia sebenarnya makhraj pun dia juga ya. Dan juga sifat dia lebih kepada tebal nipis. Ya. So inhiraf bukan tebal nipis. Inhiraf tu macam mana nak lahirkan huruf ra tu, macam mana nak keluarkan dia. So inhiraf tu makhraj dia lah ya. Cara sebut dia maksud dia cara inhiraf. sebut dia nak melahirkan bunyi ra yang macam yang paling tepat. So cara dia inhiraf tu kawan dah tanya ya, inhiraf maksudnya lidah yang melencong. Lidah yang dilencongkan, disengitkan ya, ke kiri atau ke kanan tak ada masalah. Pilih yang mana sesuai lah. Jika lidah kita tidak diinhiraf, maksudnya lidah kita straight ke depan, ra kita bunyi lain. Bunyi dia sangat lain ya. Dia akan banyak getaran, bergetar. Sebab ra ni sifat asli dia bergetar kan. Dia banyak kan? Ya, takrir ya. Tapi bila kita lencongkan dia, kita inhirafkan lidah tadi, automatik takrir dia tadi reduce, kita kata, berkurang. Sebab bila kita membaca, walaupun sifat dia ada getar, takrir, tapi kita tak nak banyak-banyak. Takrir itu kalau banyak-banyak disebut tak cantik bacaan, bodoh. Ya. So inhiraf lebih kepada makhraj dia, ya, melahirkan bunyi ra yang paling tepat. Cuma sifat ra tu tebal atau nipis. Dan satu lagi sifat dia bergetar tadilah. Takrir tadi ya. Tetapi takrir itu kita tak nak banyak. Kalau kita inhirafkan dia, takrir itu automatic reduce, kurang. Ya, kalau kita straight ke depan, secara itu teori wise, kita kata teori. Kalau praktikalnya, you all kena praktis, kena rasalah lencongan lidah tadi. Jangan teori saja. Saya terasa saya ke kiri, saya terasa. Pangkal lidah tu yang saya lebih terasa, lidah yang bahagian dalam. Kita terasa dia ada tense sedikit, ada macam tegang sikit ya. Kita dapat rasa ini, kita tahu teori tapi kita tak nak buat. Tak jadilah nanti, rugi kalau kita tak buat, betul tak? Masa ni praktiskan, jumpa saja huruf-huruf, tak kisahlah barisnya apa, tak kisahlah dia mati ke apa ke, lencongkan lidah kita. Itu cara nak dapatkan bunyi ra yang paling tepat. Dan tips untuk mendapat lahjah Arab. Lahjah ni maksudnya apa? Slang. Kan
Kan mengaji bunyi Arab lain kan? Mengaji bunyi Arab, mengaji bunyi Melayu lain kan? Mengaji bunyi Melayu, jujurnya kalau Jawa bunyi Jawa. Jawa bunyi Jawa, Indo bunyi Indo. Ini bukan mengata, betul tak? Kalau orang utara, utara bunyi utara. Faham kan? Kalau orang Terengganu bunyi Terengganu. Orang Perak baca bunyi Perak. Itu baik, itu namanya bunyi Melayu. Maksudnya dia tak ada slang Arab tadi, tak ada lahjah. Kalau boleh guna istilah lahjah. So salah satu cara untuk dapat lahjah Arab ra ni tadi. Buat macam kita cakap tadi, inhirafkan dia. Kalau tak buat bunyi Melayu lah nanti ra anda. Tak nak kan? Tak nak kan? Okey, kita pergi kepada sebelah. Okey, lepas Maida, Mas, silakan Mas. Sa datang. Sam asli. Lagi sekali Mas. Sa datang. Ya, sama asli. Matikan ta. Sahabat. Ya, sifat apa yang lahir? Sofir. Ta. Fahathahu syakhsun sakat. Dulu saya biasa sebut ni lama-lama orang yang tak mahir pun dia jadi mahir. Bila saya sebut saja fahathahu syakhsun sakat, dia bukan sofir ya, dia hamas. Angin. Hamas. Hamas angin ya. Okey. Lagi? Zana. Asli. No. Asli. Kita dah cakap tadi bukan mad asli. Bukan. Kan? Apa? Mad badal. Badal. Ya, mad badal. Za tu baru mad asli ya. Asli. Ya, waqafnya menjadi panjang kan? Ma'arif disukun. Ya, sukun juga ke? Mad arid lisukun. Nampak? Kita sebutnya arid lisukun ya. Ya, mad okey, mad. Lepas tu tu dua harakat tau. Mad pendek, mad arid. Lepas tu kita tarik sikit ya, tekan sikit pada arid. Arid pendek ya. Lis pendek lah. Sukun. Macam tu. Mad arid lisukun. Ya. Okey. Lagi terus. Zan. Ya, jadi gitu ya. Ya betul. Sofaha. Ha. Sofaha. So asli. Ha asli. Ya, berubah tak? Tak. Tak berubah ya, sebab berakhir dengan mad asli ya. Terus lagi. Ya. Kha pendek Mas. Ya. Macam mana? Ya. Ya, ikut je dulu ikut baris je dulu. Ya. Tak sama kan? Ya pertama 2. Ya kedua tu pendek. Ya. Macam tu. Ya, itu betul cara dia. Matikan ya akhir. Ya. Ya betul. Masa panjang tu ya, ya je panjang ya. Jangan masukkan ya yang kedua tu. Tips untuk mad arid sukun yang paling accurate, paling tepat, bila kita panjangkan untuk jadi mad arid sukun, jangan masukkan huruf akhir tu, jangan. Kita panjangkan pada mad asli tu je. Ya. Huruf akhir tu tutup saja. So betul lah tadi. Khatayai. Je tu ya. Itu baru yang hujung lah ya. Mad arid sukun. Okey, kita terus Atikah. Kalau ikut list. Betul lah. Atikah ya? Okey, Atikah. Tawaba. Tawab. Ya, tajwid. Wa ma asli. Okey. Ba qalqalah. Kubra. Waqaf ma'arid sukun. Ya, mad arid sukun okey. Hamaz. Ya, sifat zai tu. Zai waqaf. Yalah, baru lahir sifat dia. Apa sifat dia? Huruf zai. Zai tadi apa? Desir. Berdesir bunyi. Sofir. Ya, sofir ya. Hurufnya 3. Zai, sin, sad. Zai, sin, sad. Jadi, okey, huruf sofir ni dia kena jelas, dia kena kuat, dia tak boleh tenggelam ya. Hamaz. Dia tak boleh hamaza. Beza kan? Yang selalu orang buat hamaza. Dia tak nak tu, ya. Hamaz. So kita kena dengar jelas ya dia punya sofir tu, ya. Semualah tadi zai, sin, sad tadi. Okey, terus Khafata. Sama. Khafata. tidak berubah ya. Mad asli pada kha dan juga ta.
Ya. La dhalala. Mad asli pada lam, dua-dua lam. Kedua-dua la. Ya, Ya. kedua-dua la. Mad asli cumanya menggunakan alif yang berbeza, betul tak? Betul. Yang pertama alif maksurah, yang kedua alif mamdudah. Ya, okey, itu dari segi penulisan lah ya. Dari segi penulisan Quran Resam Uthmani ya. Faham kan? Kita belajar kenapa Quran Resam Uthmani? Quran lah ya. Resam Uthmani ya. Resam maksudnya seni penulisan ni. Inilah penulisan tadi yang menggunakan alif pendek, alif maksurah. Dalam Quran lain, Quran Majid mungkin ya, Quran yang dulu-dululah ya. Quran dulu-dulu yang asal-asal mungkin zaman kita kecil-kecil tu, masa tu Resam Uthmani ni macam tak ada je kat Malaysia ni. Mungkin ada tapi tak sampai pada kita kan. So itu Quran yang lama tu, yang Majid tu, dia tak ada menggunakan alif pendek ni, tak ada langsung ya. Dan dia ada perbezaan lain lah dalam perbezaan dua Quran. Boleh je, tak salah pun anda nak baca Quran Majid ataupun Quran Resam Uthmani, tak ada dosa pun. Cumanya rukun mempelajari Al-Quran, rukun membaca Al-Quran, dia nak Quran Resam Uthmani, dia nak macam tu. Antara salah satu rukun. Rukun ni macam rukun solat lah. Rukun solat kan macam wajib kan? Betul tak? Kan? Rukun ni macam taraf fardu. Betul tak? Kalau dikata rukun tinggal satu, tak sempurna kan? So Quran yang kita nak pakai adalah Quran Resam Uthmani. Tapi boleh saja jika anda pakai Quran yang lama pun. Tak salah pun ya. Jika anda mahir lah. Sebab dia ada perbezaan dia. Dia terbalik, selalunya dia terbalik. Jadi dia nanti kalau tak ada alif maksurah dia jadi macam mana Ustazah? Sebab Alif ini panjang, kalau dia guna alif panjang jugalah. dia panjang lah, maksudnya lam alif lam alif yang tu, yang sengit Selalunya dia sengit lah, tapi dia akan potong dua lah la tu. Sebab macam mana nak sambung? Kerana tak boleh sambung lah Resam Uthmani menggunakan alif pendek. Betul tak? Kalau Quran lama sasa dia potong dua, la dengan la pertama dengan la kedua confirm terpisah punya. Tak boleh jadi single lah. Ya, dia tak boleh connect. Kerana itulah antaranya Resam Uthmani menggunakan alif pendek. Jadi boleh cantum, sebab ini satu perkataan kan? Dia satu perkataan, jadinya dia menggunakan alif pendek, boleh bertenggek je kita kata, dia boleh letak aje kan? Tanpa putuskan la yang pertama dengan la yang kedua. Itu berbeza lah. Tapi macam saya cakap, terpulang kalau anda mahir, boleh je. Kalau saya sendiri pun agak terganggu juga. Asalnya dulu saya pun menggunakan Quran Majid tu. Asalnya saya menggunakan yang itu. Tapi bila dah lama menggunakan Quran Resam Uthmani, bila saya terpaksa baca Quran Majid tu, tergagap-gagap juga. Saya ingat masa kat Mekah ni kan, siapa yang dah sampai lah. Kalau nak bebas lah, nak keluar masuk bebas cari tempat 2 jam. 2 jam sebelum masuk waktu solat. Bayangkan 2 jam tu juga nak tahan buang air, betul tak? Makna kita tak boleh nak minum-minum suka-suka hati kan. Sebab kalau 2 jam ni, you masuk pintu mana pun, you boleh pilih lah, senang cerita. Nak pilih depan Kaabah, insyaAllah. Selalunya kita nak depan Kaabah lah, kita nak kan, seronok tau bila. Tapi kalau kita terlambat, sejam tu rushing lah. Sejam dah rushing tu. Aida Maida, dia tahu dia alami. Sejam dah rushing dah. Masa tu kalau kurang daripada sejam, memang macam ni, orang kata berimbik masa tu. Bila kita masuk, nak tunggukan dia punya apa? Dia punya azan tu kan, nak tunggu azan tu. Kita tak nak bersembang. Zikir pun dah tak nak zikir, nak ngaji. Quran punya jauh. Semua kita tengok, alah jauhnya dengan nak langkah-langkah orang semua. Masa itulah pengalaman saya lah, ada juga saya terlewat, ada masa saya lawa juga. Saya dah pusing dah. Kiri kanan, siapalah aku boleh pinjam Quran, siapalah, sebab saya tak suka menunggu kosong. Zikir-zikir tu saya pun tak pandai nak zikir lama-lama sangat. Dia macam tak boleh fokus tau. Saya dah pusing lah, kiri kanan saya pusing, alamak jauhnya Quran. Macam tu. Lepas tu saya perasan orang depan saya tu mungkin perempuan Turki ke perempuan apa ke tak tahu ke. Dia ada satu Quran besar tau dia pegang, satu Quran besar dia pegang dekat dia. Lepas tu dia tengah bercakap dengan telefon. Dia depan saya lah. Saya dengar bahasa dia bukan bahasa orang putih lah, tak bahasa apa-apa. Saya bagi isyarat, saya cakap orang putih, can I borrow your Quran? I give you back later on after you finish talking bla bla. Dia buat dek je, dia buat terdengar je kat saya. Dia buat dek. Tak tahulah dia faham ke tak. Tapi dia mungkin orang Turki ke orang mana tak tahu kan. Jadi dia buat dek kat saya, rupa-rupanya orang belakang nampak. Biasalah orang kan, orang kat sana orang nak buat baik ramai kan. Jadi dia orang nampak saya tercari-cari Quran. Ada orang hulur kat saya di belakang. Saya ambil lah Quran kecil je. Quran yang sesaiz macam Iqra kita ni. Kalau Quran saya lebih suka pakai Quran besar.
okeylah, alhamdulillah lah. Buka Quran Majid. Masa tu Allahu Akbar. Bila saya dah mengajar kan lama kan, saya dah mengajar lama Quran Al Usmani, saya sendiri agak kekok tau. Masa saya buka je, Allahu Akbar. Bolehkah aku baca? Macam tu tergamamnya saya dah. Tapi saya tekad sebab saya kata alah Quran dah pun kat tangan ya. Ya Allah Tuhanku, tolonglah saya. Alhamdulillah. Masa you tak boleh fikir dah sebab dia punya tajwid dia semua opposite dengan yang dalam Quran Ustaz Asmani. Masa tu kita tak tengok dah tanwin terbalik ke, tanwin sengit ke, apa ke, tak tengok dah. Masa tu dalam kepala ni Nur Mati temu huruf apa? Nur Mati you kena ingat bertemuan antara huruf apa. Baru you lancar. Dia faham apa? Dia dah nampak saya baca Quran kecil tadi, dia offer kat saya Quran besar. Saya pun buat je. Saya ambil lah Quran kau tu, aku tak nak. Saya pun lawan. Tak ingin aku buat bodoh je. Pengalaman seronok lah tapi nak cerita Quran Majid dia kan, memang saya tergamam. Itu antara yang tahun lepas agaknya. Nak saya pergi kan tahun lepas kan, saya pergi akhir bulan Januari, saya balik 10 Februari. Masa tu kat tempat kita belum ada PKP lagi. Masa itulah. Tapi di sana kami dah bercakap tentang virus China dah. So masa tu Disember kita dah dengar kan dalam news kan, ramai Cina lah. Kita naik kat bumbung, kita apa pasal kali ni ramai orang Cina mesti nak lari daripada virus tu. Ini yang keluar dari mulut saya je. Wah, selalu susah nak nampak Cina tau. Jujur saya cakap, selalu susah nak nampak Cina. Kami kat atas bumbung, kenapa ramai Cina ni mesti nak lari dari virus. Macam itulah saya cakap, tuntang virus tu seluruh dunia kan. Siapa sangka kan? Kita sangka tempat dia je kena kan. Tapi itulah pengalaman yang sangat menarik, pengalaman tentang Quran Rasul Uthmani ataupun Quran Majid. Saya kata kalau anda boleh, anda nak mahirkan dua-dua pun tak ada masalah ya. Itu satu menggunakan alif maksurah dan satu menggunakan alif mamdudah ya. Dan kita pergi kepada baris seterusnya. Tadi Atikah kan? Okey Atikah. Okey Linda silakan. La'ana, la'an. Ya. Alafa, alaf. Mak badal, la mak asli, waqaf mak arli sukun, ada hamas. Ya, hamas pada rafa ada hamas ya. Fahathahu syakhsun sakas, dan dia menggunakan alif apa tu? Maksurah. Ya, alif maksurah, alif pendek. Maksurah bermaksud pendek ya. Okey lagi. Hakama, sama. Ya betul. Mak asli. La jama'ah, la jama'. Ma asli, waqaf ma arli sukun. Ya. Ain tak ada sifat apa-apa, tapi ain tergolong dalam huruf-huruf yang lembut. Dia ada 5 huruf yang lembut sebagai lin, omar, lam, nun, ain, mim, ra. Huruf ni kategori huruf-huruf lembut lah. So kita ketika membaca ain pun kita tak boleh keras-keras. Bunyi je nanti macam pelik nanti ya. Okey, Linda, Maida silakan. Ghalazo, ghalal. Ya, lau. Ya, betul. Fataqo, fataqo, mak asli waqaf. Ya, sama juga. Nazaro, Tak pendek. nazaro, mak asli waqaf. Za dengan ro. Tu ro sifatnya bala. apa? Jap, ro sifatnya apa? Ro sifat dia tafkim. Ya, ro kita nak tahu ya. Ro sentiasa kita nak tahu apa sifat dia, tafkhim ataupun tarkik ya. Kalau nipis tarkik, tebalnya tafkhim. Qala bala, ko mak asli, la mak asli. Alif maksurah. Ya, hujung alif maksurah pada qa alif Mandudah. ya. Sebenarnya kalau kita dah kenal perkataan tu, bala adalah satu perkataan. Qala adalah satu perkataan lain. So di sini ada 2 perkataan. So kalau you nak berhenti bala pun boleh, kalau tak nak qal. Boleh je ya. Okey, Mas, silakan. Foto. Sama kan? Sama, dia tak berubah kan? Sebab akhirnya mad asli. Fatara. So dia tidak berubah pun, tak jadi lagi panjang. Foto. Yatama.
Ya, sama. Juga. Masih. Tari nama. Okey. Ramaka. Ramaka. Sama asli. Ya. Ya, apa? Mak asli. Ya, matikan. Ya, apa? Ya. Jadi, Ada di sukun. ya, mad arid disukun. Okey, kita terus lagi. Pusing. Siapa? Atikah? Atikah? Syahada. Syahada. Oh, you mesti pakai iqra' lain Kita tak lain. tak apa, baca je. Ha mat asli, dal qalqalah kubra. Ya. Berarti waqaf ma'arid disukun. Ya. Fa qadha sama, Ya. dha mat asli. Hawa ya sama juga, mat asli pada wa dengan ya. Ya. Bananaka, bananak, mat asli pada na, berhenti waqaf Ada sifat. Kaf. Fahathahu syakhsun sakat. Sifat. hamas. Ya, hamas. Kaf, Ya. hamas. Pusing. Okey, Linda. Mala'ah. Dia tintong lagi. Bagi saya 1 second lagi. Hari ini dia tintong je. Sekejap. Ni kan zaman PKP, zaman COVID, dah 3 kali tintong. Betul-betul PKP, betul-betul COVID, betul-betul online, segala-galanya online. memang kita jujurnya memang MKN tak ada ruang untuk marah kita orang. Kita orang semua online 100%. Walaupun katanya kan Selangor kita dah boleh kita dah B kan, bersyarat kan? Dah boleh keluar makan satu meja pun 4 orang. Kan? Tapi kita orang tak pergi tau. Kami tak pergi, tak berani. Jujurlah, sangat patuh walaupun dah boleh, tapi memang jujurnya saya dan family saya, suami dan anak-anak kan, kita avoid, masih tak buat. sangat apa kata? Sangat patuh lah. Lepas tu saya heran orang langgar SOP, saya heran lah. Kan? Sanggup kena bayar kan? Yang tak boleh interstate ya, saya akui lah, ayah kita kan semua interstate, tapi diorang tak boleh. Saya heran diorang sanggup kena bayar macam tu, langgar itu tak pakai mask. Saya tak faham. saya cakap pada keluarga saya, I don't understand people. Kenapa mesti nak langgar kan? Just follow lah, betul tak? Just follow, at least kita pun selamat insyaAllah kan. Dia dah suruh online, kita online je lah. 100% online. Okey, tadi Mala'ah. Sila Mala'ah tadi. Malak. Malak ya, bunyi K ya. Okey, Malak. Okey. Ajalah. Sama. Berhenti dan lelas tu mak asli lah. Okey, mad asli. Alala. Alal. Ya, alal. Okey, lam ni, okey, tips bunyi lam ya. Okey, lam. Lam ni bunyi dia alal. Macam tu lah. Alal. Dia jangan baca alal. Faham? Boleh? Jangan alal. Dia nak alal. Macam tu. Alal. Yes, bunyi lam yang paling cantik lah. Ada orang baca alal, betul tak? Alal. Jadi tak cantik ya. Alal. Itu yang terbaik lah untuk bunyi lam ya. Okey. Wala mama. Mama asli. Ya, Mamat asli. Okey, kita ada masa sedikit lagi. Kita masuk kepada Iqra' 3 kita. Okey, Iqra' 3 kita bermulanya baris bawah ya. Baris bawah adalah kasrah, baris atas adalah fathah. Ya, baris atas fathah, baris bawah kasrah. Kita dah masuk ya. Okey, kita tinggalkan yang merah-merah tu. Kita pergi terus kepada barisan pertama yang hitam ya.
Dia nak tunjuk pada kita satu nabata, keduanya nabati. Betul? Nabata, nabati, fokuskan pada ta ya. Sebab itu akhir ya. Dia tak kisah tahu baris atas, nabata ataupun nabati baris bawah, bila kita nak wakaf sama je. Yang penting lahirlah sifat dia nabat. Nabat. Hamas ya. Dan huruf ta ini antara 10 huruf hamas ada 2 yang sukar, yang susahnya dalam 10 huruf hamas. 2 yang susah tu antaranya huruf ta, satu lagi huruf kaf. Ta ni selalu je orang baca nabata, yatlu, yata. Dia kesukaran dia sampai dia jadi macam qalqalah. Ya. So kita kena kontrol dia tau. Hamas ni macam kita kata takrir, orang tu tak boleh banyak, tak cantik. Hamas juga pun tak boleh banyak. Dia kalau banyak disebut tak cantik, jadi kita kena kontrol dia lah. Nabat, dia tak nak nabat. Dia tak nak banyak-banyak. Reducekan sebanyak yang mungkin ya. Itu ya, nabata, nabati, nabat. Cara dia pula, stopkan dia dulu. Nabat dulu, nabat, lepas tu baru keluarkan hamas tadi. Baru nabat. Saya buat perlahan ya. Nabat. Nampak, saya asingkanlah ni. Tapi janganlah lambat sangat, betul tak? Jangan, dia bukan serentak. Nabat. Dia bukan serentak macam tu. Faham? Stop dulu. You nabat dan hamaskan dia. Tapi jangan lambat sangatlah. Nabat. Nampak? Dia jangan serentak. Kalau serentak tak cantik. Itu tips untuk hamas yang sukar, especially pada huruf ta dengan huruf kaf. Dua ni. Yang selalu jadi melantun kaf dengan ta. Yatlu, orang baca kan yatlu. Memang susah lah. Yatlu, ini yatlu. Yatlu. Banyak jadi macam tu ya. Okey, nabata, nabati, nabat. Hamas ya. Najasa, najasi. Tengok dia tak peduli baris ya. Matikan huruf tu. Najas. Nampak? Dia punya safir tadi. Bunyi safir kena clear lah. Ya, jelas sangat ya. Safir ya. Okey, kita ada sedikit masa. Okey, pusing. Tadi siapa? Tadi Linda ya. Lepas Linda apa Maida? Silakan Maida. Balada, baladi, balad. Balada. Ya, nasib baik dia betulkan. Tak nak balad, tak nak balad. Balada. Bila you baca balad, dengar bunyi la dengan dal dan melekat, betul tak? Balad ya, melekat itu seolah-olah pada dal ada sabdu. Pandai pun. Nasib baik dia betulkan. Balada, dia akan jadi macam tu. Balada, dia tak melekat langsung ya. Okay, lepas tu? Hasana, hasani, Hasan. Ya, Hasan. Cuba ha pedas ni kita kena tekan lah. Hasan. 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 Ya, macam tu ya. Hasana, Hasani, Hasan. Ya, ya. Okey, kita panggil kawan kita. Okey, mana tadi Maida, Linda, Mas. Sila Mas. Amila, Syahida. Perhatikan Mas. Amin. Amil ya, pendek ya. Amil ya. Jangan tarik ya. Kalau kita terdrag sikit nanti dia dah jadi lebih ya. Amila, amil. Syahida, syahid. Syahida. Syahida. Tak boleh hi tu dengan dal tak boleh melekat. Syahida. Okey. Fahima, fahim. Ya. Okey, fahima. Tak nak gitu Thomas. Fahima. Bila saya tegur ni, jangan malu dengan saya, jangan malu dengan kawan. Lantak pi lah kawan. Okey, saya ajar. Dalam kepala otak kita bila belajar ya, lantak pi lah kawan, aku tak tahu aku tanya. Kita kena ada mentality macam tu baru kita belajar, betul tak? Jangan malu. Tugas saya membimbing anda. Jadi bila saya tegur tu bukan untuk merendahkan, untuk apa tak ada, untuk mengguide saja ya. Dan kawan kita jangan peduli apa kawan. Kawan sebenarnya tak fikir pun. Dia orang kadang-kadang dia mungkin ketawa bila kita ngaji tu kan, dia mungkin ketawa tapi sebenarnya lepas tu dia lupa. Tak penting pun ya. So kena ada dalam mentality kita bila kita belajar bila ditegur pegang tu balik. Tak ada isu-isu nak segan ke apa tak ada ya. So tak nak fahima. Kan saya cakap tarik mulut kita, buka mulut kita ke kiri ke kanan, bukan buka ke atas ke bawah, bukan. Fahima. Saya terasa saya tarik ke kiri ke kanan macam senyum saya cakap. Ya? Jangan buka ke atas. Fahima. Bunyi dia sangat berbeza ya. Ya? Okey, cuba. Fahima. Boleh Ustazah? Boleh. Fahima. Lagi kalau boleh. Ma. Macam awak senyum Thomas. Ma. Fahima. Ma. Ya. Baru jadi. Lazima. Lazima. Lazim. Lazim. Pendek ya. Di sini semua pendek ya. Okey. Antara yang saya nak pesan kat sini ya. Okey, saya akan pesan bawah tu tak ada apa-apa ya. Saya akan pesan semua huruf berbaris fathah
semua huruf berbaris atas ya, fathah is atas. Bila anda menyebut huruf itu tadi, tak kisahlah huruf itu dalam keadaan pendek ataupun dalam keadaan mad asli ataupun dalam keadaan dia mad, betul tak? Mad jaiz, mad wajib panjangan ya. Okey. Anda kena macam senyum, macam. Bukan nak senyum beria, tapi kita kena terasa tau kiri kanan pipi kita ni bila kita senyum, betul tak? Kita terasa kan? Bukan tarik ke atas ke bawah. Sebab dia melahirkan bunyi yang sangat berbeza. Kalau kita nak kearaban, bunyi kearaban macam saya kata tadi, inhiraf ya. Inhiraf itu adalah tips ya. Pertama untuk anda kearaban ya, bunyi Arab, lahjah Arab. Ini juga untuk tips untuk anda dapatkan bunyi Arab tu. Kalau kita tarik atas bawah, fahimah, bunyi orang Malaysia. Bunyi orang Malaysia, orang KL baca. Kita tak nak. Mulut kita tu tak luas sangat ya. Ya, dia tak nak luas sangat. Betul. Tak nak luas sangat. Persentif-persentif tu saya tak berapa pandai, tapi yes, tak nak buka luas-luas. Yang penting tarik ke kiri ke kanan bila kita nak buka mulut, bukan tarik atas ke bawah. Bunyinya sangat berbeza. 2 tips hari ni anda dapat untuk dapat lahjah Arab. Boleh ya? Perlahan-lahan. Cubalah sebab bunyi dia sangat berbeza lah. Okey, kita akan berhenti di sini ya pada halaman 1. Sila tandakan ya. Okey, ada soalan tak? Dan ketika anda tak ada soalan, ketika anda membaca Al-Quran di rumah ya, praktiskan apa yang saya cakap tadi. Dia kena praktis dari sekarang. Masa kita tengah belajar ni lah kita nak praktis. Betul tak? Agak sukar, saya tak nafikan agak sukar, tapi kalau anda sentiasa buat, insya-Allah dia akan rasa lebih jadi terbiasa. Itu. Melahirkan bunyi yang kearaban lah, lahjah Arab. Lahjah Arab. Betul tak? Lahjah Arab. Betul tak? Dia punya lahjah Arab. Okey, saya sebut lahjah Arab. Beza kan dengan lahjah Arab? Kan beza kan? Jadinya anda dah dapat 2 tips ya. Anda dah dapat 2 tips tu, sila praktikan di rumah anda ya. Okey, ada apa-apa tak sebelum kita tutup majlis kita? Tak ada? Layu je soal? Tak ada? Jika begitu kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya akan Terima kasih Ustazah. Alright, okay, bye. Bye. Ya. Mana pergi ya? Linda. How to stop ni Linda? Dia kena tanya Linda juga. Leave. Oh, tak, saya nak stop recording. Tadi saya tekan recording tak? Tekan stop video kan? Itulah. Dah, lakannya. Tutup dia tu dah. Leave je. Nanti dia berhenti sendiri. Saya touch screen. Saya confused tau. Saya touch screen dia macam handphone kan. Handphone kita touch screen kan. Ya Allah ya Tuhan. Saya